Orang Australia kulit putih agak resis terhadap agama Islam dan orang Asia, dan mereka menyuruh orang Islam dan Asia supaya balik ke negara sendiri. Mungkin terlalu banyak populasi Asia di Australia, termasuklah Malaysia, Indonesia, Taiwan, Hong Kong, China, Vietnam dan banyak lagi. Namun apa yang saya berasa pelik, mereka juga melakukan tindakan perkauman terhadap Aboriginal, orang asli di Australia. Kalau diikutkan, mereka sebenarnya yang menupang di Australia yang merupakan tanah tempat orang asli. Ini sedikit sejarah berkenaan bagaimana Australia boleh menjadi negara kulit putih seperti sekarang. Benua Australia ini sebenarnya sudah didiami oleh manusia 40 hingga 60 tahun dahulu. Etnik yang pertama sampai dan tinggal di Australia adalah Aboriginal dan juga orang Pulau Torres Strait. Orang asli Aboriginal ini berasal Kepulauan Indonesia menggunakan bot dan telah hidup di serata Australia. Hidup mereka amat ringkas dan mudah dengan memburu dan menangkap ikan. Itu sudah mencukupi bagi mereka untuk meneruskan hidup. Mereka juga mencipta bumerang dan tembok bagi tujuan memburu, namun mereka tidak bercucuk tanam bagi mereka. Tradisi merupakan sesuatu yang sangat dititik beratkan. Mereka mempunyai agama yang dipanggil dreaming, yang mempercayai kejadian bumi dan alam ini melalui roh spirit. Mereka juga mengamalkan seni lukisan sekurang-kurangnya 30 tahun dahulu, dan terdapat banyak lukisan mengenai dreaming dilukis pada dinding dan potongan batu di serata Australia. Alat muzik seperti didgeridoo juga merupakan hasil ciptaan orang asli. Pelayar British Kapten James Cook telah sampai di pantai timur Australia yang subur dan menamakan tanah itu sebagai New South Wales. Beliau juga mengisytiharkan New South Wales milik Britain. Pada tahun 1814, Matthew Flinders, seorang warga British, telah menerbitkan peta untuk benua itu dan menamakannya Australia daripada perkataan Terra Australis yang bermaksud tanah selatan dalam bahasa Latin, buat kali pertama yang mana digunakan oleh pihak berkuasa. Disebabkan penemuan tanah itu oleh Kapten Cook, kerajaan British bercadang untuk menjadikannya sebagai penjara koloni kerana ketika itu mereka tidak dapat menampung panduan mencuri dan kesalahan lain disebabkan penjara mereka yang penuh serta kehilangan koloni Amerika yang telah merdeka. Pada tahun 22 Januari 1788, Kapten Arthur Phillip telah menaikkan bendera British menandakan tibanya mereka di Teluk Sydney Cove yang membawa 751 panduan dan 252 tentera laut bersama-sama keluarga mereka. 12 tahun kemudian, tiba lagi dua kumpulan panduan pada tahun 1790 dan 1791, manakala kumpulan penereka bebas tiba pada tahun 1793. Dari tahun 1788 sehingga 1823, tanah koloni New South Wales merupakan tanah jajahan dijadikan penjara untuk menghukum panduan yang rasmi yang kebanyakannya terdiri daripada panduan, tentera dan isteri-isteri tentera. 20% daripada panduan ini adalah wanita dan mereka ini bersama-sama wanita bebas yang mencari kerja dihantar ke kilang perempuan yang menghasilkan tekstil. Sejumlah 162,000 orang panduan telah dibawa ke Australia dari tahun 1788 sehingga 1868. 20% daripada panduan-panduan ini adalah wanita. Kapten Arthur Phillip dilantik sebagai gubernur pertama yang memerintah New South Wales. Gubernur Phillip kemudiannya menemukan satu sistem buruh yang mana panduan tidak mengira kesalahan diambil bekerja mengikut kemahiran masing-masing, antaranya seperti pembuat bata, tukang kayu, jururawat, hamba, pengembala dan petani. Panduan yang berpendidikan diberi kerja menyimpan rekod bagi pentadbiran panduan, manakala panduan wanita dianggap paling baik dan berguna sebagai isteri dan ibu, yang mana perkahwinan membebaskan mereka serta-merta dari kerja buruh. Sistem buruh semakin maju menjelang 1810 dan mengembangkan koloni British. Panduan-panduan ini bertanggungjawab dalam pembinaan fasiliti awam seperti jalan raya, mahkamah, hospital dan banyak lagi. Mereka juga bekerja untuk penereka bebas serta pemilik tanah kecilan. Kehidupan awal agak sukar kerana kekurangan sumber makanan, namun ladang-ladang telah dibina kemudiannya. Bandar-bandar mula terbina dan semakin maju serta perniagaan benang bulu biri-biri yang menghasilkan memberikan pulangan lumayan. Menjelang 1822, Sydney mula dilawati oleh orang-orang dari bandar lain dan menjadi sumber ekonomi tambahan.
Koloni di Hobart telah ditubuhkan pada tahun 1803 apabila George Bass dan Matthew Flinders berlayar ke selatan Tasmania, manakala Sungai Murray dan tanah yang dinamakan sebagai Victoria kini telah diterokai oleh Hamilton Hume dan William Hovell yang mengembara dari Sydney menuju ke selatan. Menjelang 1826, sebuah kamp tentera kecil telah ditubuhkan di Kong George Sound di negeri Western Australia. Pada tahun 1829, koloni Swan River telah ditubuhkan dan wujudnya bandar Fremantle dan Perth. 7 tahun kemudian, satu koloni peneroka bebas telah ditubuhkan di South Australia yang bebas daripada banduan Inggeris, dan pada 1859 tertubuhnya Queensland dan merupakan koloni berasingan. Orang asli di Australia telah diusir keluar daripada tanah mereka setelah bandar-bandar dan ladang-ladang kain berkembang ke seluruh Australia. Ramai di antara mereka telah dibunuh manakala yang lain mati akibat kelaparan dan penyakit. Akhirnya, jumlah orang asing dari Eropah telah melebihi populasi orang asli Australia menjadi seperti pendatang di tanah sendiri. Begitulah sedikit sebanyak mengenai cerita sejarah tertubuhnya Australia dan kedatangan British ke tanah orang asli. Entah kenapa mereka begitu gah mendabik dada menghalau orang asing keluar dari Australia, sedangkan mereka sendiri merupakan pendatang. Sama seperti kita di Malaysia, tak perlu halau orang asing keluar kerana semua tanah di bumi ini milik Allah. Kita semua pendatang.